وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سدد لساني الهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره مقدار عظيم. Kau soal apa tu? Lah kita baca tu? Tak. Tak ada tak apa. Kita ikut. Minta maaf atas semai lambat. Saya nak jalan sikit ni. Tadi buat maulid lah. Okey, hikmah main lambat dah maulid. Alhamdulillah. Kalau main awal maulid tak ada. Okey, ada. Masya-Allah, kita orang banyaklah lambat lah. Tapi insya-Allah kita tak habis lambat lah. Tak akan ikut masa yang kita atur insya-Allah. Insya-Allah sambung pada kita ikam kita. Kalau tak salah hari itu kita cerita tentang hikam berkenaan dengan Allah SWT Muhammad, harta dunia. Harta dunia Allah SWT Muhammad. Dan insya-Allah pada hari ini kita sambung lagi pembacaan kitab hikam kita insya-Allah. Allah SWT Muhammad. Kita cerita pasal al-dunya mahmud hiya allati yasbiha fi'lil khair. Tuan-tuan. Hari ini kita masuk pada hikam yang baru. Sallallahu Muhammad. Istidraj. Ada ke istidraj? Tak ada orang. Tak apa lah, insyaAllah. Ha? Tak ada lah, siap dia baca. Masa tak ada lah hikam ni. Itu makin huraian saya kot. Okey. Macam mana? Saja bawah. Hari ni kita masuk kalau ikutkan yang saya ingatlah kita cerita itu tentang orang yang hamba syahwat, hamba Allah, apa semula wirasah, orang yang menjadi pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini kita masuk insya-Allah Allah SWT Muhammad bukan dengan Allah SWT Muhammad hikam yang menyebut tentang dunia juga. Kata musannif rahimahullah taala, kata Imam Al-Haddad, ajaban liman yatlubud dunya, ajaban liman yatlubud dunya wa huwa min tahsiliha ala wahmin wa min al-intifa'i bima hasalahu minha ala syak wa min tarkiha wal khuruji minha ala yaqin. Sungguh satu hal yang membuat kagum, dipanggil pelik, menakjubkan atau pelik. Itu seorang yang mencari dunia namun ia selalu berhati-hati dari mana memperolehinya dan apakah manfaat atas yang diperolehinya. Ajaban, menakjubkan ataupun kagumlah. Boleh juga maksud macam tu. Serta dengan sebuah keyakinan yang kuat ia meninggalkan dan menghindar dari harta dunia itu. Menakjubkan hal orang yang beriman itu, seseorang yang dia mencari harta dunia Muhammad, namun dia selalu berhati-hati dari mana memperolehinya Muhammad dan apakah manfaat atas diperolehinya, serta dengan sebuah keyakinan yang kuat ia meninggalkan dan menghindar dari dunia, dari harta dunia itu. Kata Imam Haddad, ajaban liman yatlubu dunya wa min tahsiliha ala wahmin wa min al-intifa'i bima hasalahu minha ala syak min tarkiha wal khuruji minha ala yaqin. Satu hal yang menakjubkan bagi orang yang mencari dunia Allah SWT Muhammad, dan dia Allah SWT Muhammad tahsiliha
menghasilkan dunia, mendapatkan dunia itu ala wahmin, atas waham. Allah SWT. Itulah dipanggil apa? Kedukacitaan ataupun satu perasaan gelisah. Dan juga Allah SWT, apakah manfaat atas yang diperolehinya? Maksudnya menakjubkan seorang yang dia mencari dunia, dalam masa yang sama dia berhati-hati dari mana memperolehinya. Maksudnya menakjubkan seorang yang dia mencari harta dunia, dia nakkan harta dunia, dia nak hasilkan harta dunia. Maksudnya mencari dunia lah, kekayaan. Dalam masa yang sama sentiasa dia gelisah, sentiasa dia rasa macam tak sedap hati, berhati-hati dari mana dia mendapatkan harta itu. Ini kebiasaan orang yang mencari harta. Dia tidak akan yang mencari harta, yang nakkan kekayaan, fokus kekayaan. Kebiasaan dia kurang berhati-hati daripada mana harta itu dia dapatkan, halal ke haram dan sebagainya. Kurang dia memperhatikanlah. Tetapi ada orang yang istimewa, yang dekat dengan Allah SWT, sentiasa berhati-hati dan sangat berhati-hati. Dia cari harta dalam keadaan gelisah, dia cari harta dalam keadaan hati dia tu macam ada perasaan Allah tak kenal. Sentiasa melihat setiap apa yang dia dapat daripada harta itulah. Kemudian, dan apakah manfaat atas diperolehinya? Dan dia sentiasa rasa syak. Aku ni dah dapat harta ni, adakah harta ni ada manfaat untuk aku? Ataupun aku dapatkan harta, aku himpunkan duit, akhirnya aku mati dan tinggalkan kepada orang lain. Dia bila cari harta, dia Allah SWT hati-hati, sentiasa rasa risau, takut tak halal, takut ambil hak orang ke apa ke, takut kerja tak kenal. Ada orang kerja, waktu kerja dia boleh lagi pergi lepak, tinggalkan tempat kerja dia. Dia tidak ada sifat gelisah, takut gaji yang dia dapat tu, dalam keadaan dia tak menjaga masa kerja dia yang ditetapkan oleh majikan, dia tak rasa pun, ada orang dia tak rasa pun salah. Ada orang rasa salah, dia macam culah-culah kerja. Kerana dia bagi dia, Allah melihat, Allah tahu harta yang kalau aku dapat ni bukan dengan kejujuran, dengan jalan yang tak elok, maka harta ni tak elok. Maka dia sentiasa gelisah, sentiasa berhati-hati. Ada orang macam ni. Dan bila dah dapat harta tu, dia syak pula. Apa yang aku dapat ni, duit, kekayaan dan sebagainya, adakah manfaat untuk aku di dunia ni? Adakah manfaat untuk aku di akhirat ni? Dia risau. Adakah yang kita hasilkan, adakah yang kita dapat semua atas dunia ni manfaat kepada kita nanti di akhirat ataupun dunia ni? Kerana dia takut, dia syak macam tu. Kerana ramai orang dapatkan harta, akhirnya dia menjadi celaka, dia menjadi orang yang hina dan mati su'ul khatimah, na'udzubillah min dzalik. Bagaimana Qarun yang Allah firman dalam Al-Quran, pengajaran, dia mendapatkan harta yang sangat banyak, Allah SWT. Tetapi su'ul khatimah, maksudnya harta semata-mata belum manfaat. Harta semata-mata, kekayaan semata-mata belum pasti akan ada manfaatnya. Sehinggalah Allah yang menjadikan harta yang kita dapat yang halal itu ada manfaat, kebaikan dunia dan akhirat. Macam tu. Itu sifat orang yang mulia lah, orang yang mulia. Macam tu. Macam pernah ada seorang mai kepada Sayyidina Uwais Al-Qarni, kata salah. Sayyidina Uwais Al-Qarni ni baju dia dah reput, baju lama, lusuh. Dia hidup dalam keadaan sangat zuhud, miskin lah. Mai seorang ziarah Uwais Al-Qarni, dia bagi duit. Kata Uwais Al-Qarni, ini duit aku sedekahkan pada engkau, pergilah beli baju baru. Beli baju baru. Maksudnya baju engkau lusuh, nak terkoyak carilah, tak boleh pakai dah lepas ni. Kata Uwais Al-Qarni, aku tak perlukan duit tu. Boleh jadi sebelum koyak baju ini, boleh jadi sebelum reput baju ni, aku telah meninggal dunia. Yang ni pun tak dan, tak tauhid dan tak dan nak pakai sampai wasak lah. Apatah lagi nak beli baru pula, lagi tak dan seolah. Bagi dia, bagi Uwais Al-Qarni, Allah SWT, harta ataupun duit yang dia dapatkan
itu belum tentu lagi boleh digunakan manfaat untuk dia. Boleh jadi mati dulu sebelum digunakan. Mati dulu sebelum digunakan. Ya. Sentiasa orang beriman itu memperhatikan tentang harta dia. Terus bukan salah ada harta, tetapi sentiasa kita cek manfaat tak untuk kita, manfaat tak untuk dunia, manfaat tak untuk akhirat. Kalau kita ada harta tetapi menyusahkan kita pula di dunia dan di akhirat, itu masalah, bahaya. Terus serta dengan sebuah keyakinan yang kuat, ia meninggalkan dan menghindarkan dari harta dunia itu. Allah SWT. Dan menakjubkan seorang yang dia meninggalkan dan keluar daripada harta dunia itu atas jalan yang yakin. Maksudnya dia mencari harta dalam keadaan risau, takut tak halal, takut tak elok sumber rezeki tu. Kemudian bila dia dah dapat harta, dia syak pula, manfaat tak aku untuk akhirat ni? Harta yang aku ada ni tolong aku di akhirat tak? Kau susahkan aku? Dia macam tu. Dia fikir. Kemudian bila dah dapat dah harta, dia keluarkan harta untuk infak. Dia tinggalkan harta itu untuk infak, untuk keluarkan, untuk diberi kepada orang yang memerlukan. Dia yakin adanya kebaikan dan manfaat. Tiga tu. Faham tak? Faham tak insya-Allah? Nak cari harta, dia risau-risau. Dia macam, gelisah. Sumber ni halal tak? Takut dia tipu apa semua. Dah dapat dah, dia macam syak pula. Harta yang kau dah ni manfaat tak untuk akhirat? Kau tak manfaat, bahaya balik. Dia syak. Satu mereka akan berhati-hati menggunakan harta tu. Mereka akan menggunakan, menjadikan dia manfaat sungguh-sungguh. Bila dah dia keluarkan pula, dia keluarkan harta, dia tinggalkan harta, keluarkan harta bagi pada orang lah yang memerlukan. Dia yakin. Yakin apa? Dia yakin ini pasti ada manfaat. Yang kita simpan belum tentu lagi manfaat di akhirat. Boleh jadi dia menyusahkan kita di akhirat. Tapi yang kita keluarkan, infak, sedekah dan sebagainya, pasti, yakin manfaat. Yakin ada pahala. Yakin lindung daripada api neraka. Allah SWT. Setiap sedekah kita, itulah dia panggil apa? Benteng-benteng, perisai-perisai daripada api neraka. Ada orang masuk dalam kubur, api neraka main nak bakar dia. Api dalam kubur nak bakar dia. Waktu tu Allah lindungi dia sebab sedekah. Dia panggil apa? Di sekeliling itu ada macam perisai, tutup. Api membakar luar saja, dalam tak kena. Kenapa? Sedekah. Sebab sedekah. Di mahsyar, panas tu, matahari dekat dengan kepala. Dalam keadaan lapar, dahaga, apa semua. Orang bersedekah dia akan, Nabi bersabda mafhumnya, orang bersedekah dia akan dilindungi oleh sedekahnya. Sebanyak mana kita sedekah, sebesar itulah dia panggil apa? Payung ataupun teduhan yang kita akan duduk di bawah pahala sedekah tu. Tak akan kena panas mahsyar. Kita akan duduk sejuk saja. Orang lain panas, kita tak panas. Ini kelebihan sedekah. Harta yang kita keluarkan, yakin manfaat. Harta yang kita simpan, syak. Manfaat tau, syak. Harta yang kita hasilkan, yang kita cari tu, kena ada sikit perasaan faham. Okey tak ni tau? Halal tau aku ambil ni, hak orang ni. Okey tau ambil. Macam tu lah. Satu setengah orang yang warak, nak berhati-hati, nak jaga diri mereka. Mereka dapat gaji daripada bos mereka, mereka akan keluarkan sikit infak dengan niat, ya Allah, kalaulah aku ada culah kerja, kalaulah aku ada buat kerja tak kena, yang aku buat satu yang tak disukai oleh bos. Contoh bos dia kata keluar makan 1 sampai ke 2, dia ajak sampai ke 2.30, 3, lepak minum dan sebagainya, contohlah. Walaupun bos dia tak marah, walaupun bos dia tak tahu, tapi dia dengan Allah tu macam mana amanah yang dia jaga tu. Sebagai mereka yang warak, dia akan keluarkan. Dapat gaji 5,000, dia keluarkan 1,000, keluarkan 500 dengan niat hak culai, hak tak elok bukan hak aku sedekah kepada orang. Itu sedekah kepada orang. Itu orang-orang yang warak. Okey, macam tu. Yang kita ambil tu 5,000 gaji kita, kita ada culai, kita ada keluar, sia-siakan waktu kerja kita, amanah. Kalau kita guna harta tu, belum tentu lagi manfaat. Boleh jadi hukuman nanti di akhirat. Okey, Allah kata, engkau kerja tak patut dapat 5,000. Kerja engkau ni berapa jam, tapi engkau buat ni dan itu, mengelak, culai.
bahaya. Maka yang kita keluarkan itu yakin selamat, yakin bersih, dan yakin kita akan dapat perlindungan daripada api neraka di akhirat. Itu tentang harta, kata Imam Allah bin Alwi Al-Haddad. Terus kemudian Imam Haddad kata lagi, man ta'awwada naqsil azaimi hila bainahu wa bainal ghanaimi. Barang siapa yang suka melanggar kemauan dirinya, maka dia tidak akan mendapatkan keuntungan sedikit pun. Allah SWT. Maksudnya kata Imam Al-Haddad, Allah SWT, barang siapa yang Allah SWT suka melanggar kemauannya, Allah SWT, maka ia tidak akan mendapatkan keuntungan sedikit pun. Maksudnya orang yang Allah SWT Muhammad tidak Allah SWT, ataupun orang yang dia panggil apa, suka melanggar kemauannya sendiri, maka ia tidak akan mendapatkan keuntungan sedikit pun. Maksudnya Allah SWT Muhammad, orang yang nak berjalan pada Allah khususnya lah, nak berjalan pada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam hati dia ada keinginan yang baik, Allah SWT Muhammad. Maka orang yang meninggalkan keazaman, azaimi, keazaman yang baik, barang siapa yang dia Allah SWT Muhammad menolak keinginan yang baik yang ada dalam hati dia, pasti dia tidak akan mendapat keuntungan sedikit pun. Allah SWT. Kita tahu mengaji itu kelebihan dia besar. Pukul 8 pagi kita duduk siap lah, makan sarapan pagi sama breakfast, nak main mengaji kuliah duha di Masjid Putra Perdana. Main keazaman hati. Sebab Tok Guru kata lah, mengaji kelebihan besar. Keazaman pun main hati, niat baik pun lintas hati. Tiba-tiba kita kata apa? Tak payah buat biar ni, nantilah minggu depan lah habis. Setiap keazaman yang baik kita potong, maka tidak akan dapat keuntungan sedikit pun dalam hidup kita ni. Satu kata ulama, kalau main lintasan lah hati kita, lintasan. Contoh, hari ni nak ziarah adik-beradik Ustaz, hari ni nak pergi ziarah adik-beradik Ustaz yang sakit. Okey, dah lintas dah tu keazaman yang baik yang datang dari Allah tu. Tiba-tiba yang kedua dia kata apa? Tak apalah, hari ni rehat dululah, dia lah habis. Tak apalah, adik-beradik faham aku ni sibuk. Dia main macam-macam. Yang pertama tu daripada Allah, yang kedua dari syaitan. Setiap lintasan yang main hati kita, yang pertama itu dari Allah, kena ingat tu. Yang kedua bukan dari Allah, syaitan. Itu nak keluar rumah, tak sedap hati nak keluar rumah ni, benda tak kena ni. Itu dari Allah. Yang kedua dia kata apa? Keluarlah juga, tak ada masalah apa, okey lah. Kalau ada masalah, kita pergi situ bergaduh dengan orang, kita pergi situ kita melihat satu benda yang tidak baik dan sebagainya. Tapi kalau nak keluar juga, tak mau ikut lintasan yang pertama tu, tak apalah, tawakal, berdoa untuk selamat. Jadi macam tu lah. Maka ingat, setiap lintasan pertama itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lintasan baik lah, bukan lintasan buruk. Macam tu lah. Lintas nak baca Quran Ustaz, nak baca Quran, kita tak pergi lagi, mesti main yang kedua. Dia kata tak apalah, Sagi malam lah baca Quran ni, tak apa nak free lagi masa ni. Padahal free, kita berehat dulu. Akhirnya siang tak baca Quran, malam tak baca Quran. Lintasan kedua sudah bahaya, dia mengganggu kita ni. Betul tak? Betul ya. Jaga lintasan kedua. Lintasan kedua macam tu. Pertama saja, pakai yang pertama saja. Macam tu lah. Yang kedua tu dah tak baik dah. Macam tu, itu daripada Allah yang pertama. Lintas nanti, nak sembahyang duha Ustaz. Yang duha ni 4 rakaat duha. Kemudian mailah hati, duha ni waktu dia panjang. Sampai sebelum zuhur sikit tu ada lagi waktu duha, 12 pun sembahyang duha lagi satu dia. Duha ni waktu dia habis lebih kurang 5 minit sebelum azan zuhur. Habis dah waktu duha. Dia waktu yang matahari terpacak atas kepala, habis dah waktu duha. Dia kata tak gilah, ke sebelah boleh lagi. Tak apa, makan dulu, relax dulu apa semua. Yang pertama tu kata sembahyang duha dulu, maka sekejap lagi kita takkan sembahyang duha. Lintasan pertama itulah yang dari Allah, kebaikan. Yang kedua itu daripada syaitan. Itu bahaya. Terus saya ni macam-macam saya hadapi dah benda ni, macam-macam pengalaman kita rujuk guru. Selalu saya kenal benda ni, kenal kat saya. Lintas hati, nak pergi ziarah Ustaz, pakcik tu dia sakit.
Itu yang rasa nak berziarah ni. Tapi kita sibuk. Bukan bagi lintasan kedua, tapi sibuk. Tak ada ni tak apalah. Selesai dua ni dah. Ada benda sibuk benda lain lah. Esok dia meninggal dunia. Kebanyakan macam tu. Macam baru ni ada siap masjid, dia bekas siap lah. Siap masjid, orang khidmat dengan masjid. Orang yang soleh lah, alim. Dekat jiran saya lah. Duduk kat rumah ayah jiran. Kita baik dengan dia. Malam tu saya abang dekat, dia panggil apa? Berapa orang tu kaya lah, orang kampung kita. Esok pagi jom kita pergi ziarah. Ni apa dia panggil apa? Pak Gani, jom kita ziarah dah. Dia sakit tahu lah, kena pergi ziarah, takut tak dan saya kata tu. Bawa sana Muhammad. Esok pagi awal tu tak pergi lagi. Pukul 9 dapat berita dia meninggal dunia. Sebagai mimpi dia meninggal dunia lah. Jadi selalulah kita berpegang dengan lintasan pertama. Jadi sibuk sangat dengan perkara baik yang lain. Contoh mengaji, bertembung dia panggil. Perkara kebaikan itu lain. Jangan contoh kita nak rehat saja. Contoh kita nak lepak-lepak je sebab nak tolak kebaikan yang main hati kita, jangan. Nanti kita akan rugi selamanya, kata Imam Haddad. Rugi. Kita rugilah. Habis jumpa kawan kita tu. Mati dah kita jumpa, masya-Allah. Terus. Itu contohlah, banyak lagi lah boleh dikiaskan. Kemudian kata Imam Haddad, itu ulama kata kalau lintas nak buat perkara kebaikan jangan menunda dia. Sebab apa jangan ditunda? Yang pertama, takut syaitan membisik benda lain. Yang kedua, takut mati. Habis tak ada anak. Nak baca Quran sat ni. Lintasan kedua kata apa? Baring lu sebab kita letih ni. Kalau letih baca Quran tak sedap. Dia mak segap tu baca Quran sedap. Kita rehat dulu, baru suara tu keluar. Bismillah, tarik. Okay. Letih ni suara tak sedap dia dah. Baring dulu. Bukan tidur ada, baring saja. Nampak syaitan. Baring saja syaitan kata. Waktu baring tu dia kata apa? Tak baca Quran, dengar Quran pun okey dia kata. Lama kita tak baca Quran, mendengar Quran pun okey lah. Kita pun letak Quran dekat telinga, akhirnya tidur tu. Masya-Allah. Itu saja. Quran tak baca, dengar pun tak dan, tidur. Itu syaitan lah dia nak jumpa kita. Bayangkan kalau kita mati waktu tidur tu. Bayangkan tadi. Mati dalam keadaan belum baca Quran. Tapi kalau kita baca Quran juga, baca mati waktu baca Quran. Alhamdulillah. Yang pertama tu sangat bagus. Takut kita tak sempat lah kalau kita tunda. Yang kedua, kita takut itu satu hasutan syaitan lah. Dan musak kita, alhamdulillah. Jadi siapa tinggalkan keazaman yang baik dalam hati dia, dia potong, tinggal, tak mau buat, dia akan menyesal, kata Imam Haddad, dia akan rugi. Macam tu, tak dapat untung. Terus dan kesempatan yang lain beliau berkata, contoh pagi ni lah kita nak main mengaji, kepala tak okey sikit, tak sihat ke, tak sihat sikit saja, boleh je nak keluar tu, sikit saja. Syaitan kata tak apa, rehat dulu apa semua. Kita boleh pergi ada kudrat. Bayangkan kita tak main ngaji hari ni, kita tengok hari kematian kita. Kita mati di rumah dalam keadaan tak kelak pergi ngaji hari tu. Sedangkan sebelum tu ngaji. Satu kita risau keadaan macam tu lah. Satu kita tak mahu tunda, kalau boleh usahakan sebaiknya. Selagi mampu lah, tak mampu tak apa. Terus macam bangun malam lah, tahajud sama juga. Lintasan pertama tu, nak bangun tahajud ni malam. Lintasan pertama tu malam tu. Tidur, bangun main lintasan kedua. Dia kata tak apalah, rehat dulu 5 minit saja. Satu kunci jam banyak 5 minit, 10 minit jam ni. 10 minit bunyi ni. Bunyi semua tak sama. Ayam berkokok, apa semua bunyi. Okay. Tu syaitan dia kata tak apa, semalam niat dapat pahala dah. Tidur dulu, rehat dulu. 5 minit saja kata syaitan. Syaitan kata tak apa, jam kan dah kunci, saya bangunlah. Dia siap dia abang kita lagi. Nasihat kita lagi. Kalau kita bangun 10 minit lagi kita dia. Bangun, dia kata tak apa, masa panjang lagi, tidur lagi. Sampai akhirnya masuk waktu subuh. Itulah syaitan dia panggil. Dia sentiasa nak bagi kita tunda-tunda amalan kita. Macam tu. Amalan apa yang boleh tegak? Okey, soalan bagus tu. Nak buat macam mana nak bagi hilang lintasan yang tak baik ni? Banyaklah amalan, asal pernah bagi dah kat sini. Tapi yang sebaik-baik amalannya, kita banyakkan zikir. La ilaha illallah ke apa ke. Kalau kita tak tahu nak zikir macam mana, selawat lah. Selawat tu zikir juga, sama juga. Selawat banyak-banyak, selawat. Sampai hati kita bercahaya betul-betul. Syaitan nak hasut pun tak boleh, kerana cahaya kuat. Syaitan boleh terbakar dengan cahaya nur ibadat tu. Maka berterusan berzikir pada Allah ataupun berselawat itu ubat yang terbaik. Tapi dia panggil apa? Bukan mudah untuk hilang terus lah.
diperlukan masa sampai hati kita tidak ada lagi lintasan yang tak elok. Kalau ada pun sikit saja, dia lemah. Macam tu, ha? Macam tu. Jadi banyakkan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh juga kita amalkan amalan yang ulama kita sebut, di antaranya menyebut Rasulullah Muhammad, kita dia panggil apa? Sentiasa dalam keadaan wuduk. Okey. Tapi kalau muslimat waktu tak boleh berwuduk, tak apalah, tak ambil lah. Dan kata ulama, kita elakkan duduk lama-lama dalam tandas, tak elok. Nanti dia banyak bisikan, tak elok. Itu rumah syaitan. Termasuk juga kata ulama, orang yang mandi tak pakai apalah, tak tutup langsung badan dia, itu akan mudah dihasut oleh syaitan dan akan timbul kemalasan untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antara sebab-sebab lah. Jadi Rasulullah Muhammad, kita kena jaga daripada hasutan ini dengan perbanyakkan selawat, zikir. Itu ubat dia yang terbaik. Itu ubat yang terbaik, ya. Sebagai ulama bagi amalan, kalau mai lintasan tak elok ni, kita angkat kepala kita ke langit macam tu, kita sebut panjang-panjang Allah, Allah banyak. Ni zikir nak bakar hasutan syaitan. Nak bakar hasutan syaitan. Nak bakar dia. Macam tu banyak-banyak. Macam tu. Boleh juga kita amalkan surah Al-An'am. Surah Al-An'am ayat 1 sampai 3. Baca tiap-tiap kali lepas sembahyang. Kata ulama, siapa beramai dengan 3 ayat awal surah Al-An'am, Allah akan jadikan 70 hijab dia dengan syaitan. Hijab tu maksudnya pendinding lah, macam satu lapis, dua lapis, 70 lapis. Syaitan tak nampak dah. Tu siapa amal tu disebut dalam kitab Lumatun Aurat. Baca itu syaitan tak nampak kita. Dia susah nak hasut kita. Dia nak hasut pun lambat. Dia tak kuat, lemah. Surah Al-An'am ayat 1 sampai 3. Alhamdulilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala zulmati wal nur thumma alladzi apa semua sampailah ayat ketiga, ya. Macam itu tu amalan ulama kita lah. Macam tu insya-Allah. Boleh juga nak amal yang lain, dia mai kacau dalam hati juga, pegang dada. Ini saya dapat dari ulama Madinah. Pegang dada, baca Al-Nasrah sekali, baca Rabbi Shrah li Sadri 7 kali. Kita minta Allah lapangkan dada kita daripada syaitan tu. Niat macam tu lah. Niat, ya Allah, lapangkan dada syaitan. Bukan sekali, bukan 2 kali ni, 100 kali dah ni bisik, insya-Allah. Kita kena macam tu. Khususnya bagi kak kita atau makcik-makcik kita, sangat kita kena menjaga perkara ni. Kerana di antara tanda-tanda kita dah sampai di akhir umur kita, dekat dengan kematian lah, akan makin banyak hasutan dan bisikan syaitan. Banyak pakcik-pakcik lah yang umur 70, 80 dah main kat saya. Nak buat macam ni ustaz, macam-macam bisikan dia main. Tak lama dia meninggal dunia. Banyak pengalaman kita jumpa orang macam tu. Maksudnya di antara usaha syaitan ni, sebelum kita mati mesti dia nak bagi kita keluar Islam boleh. Ataupun mati dalam keadaan maksiat. Alhamdulillah. Dia main kot tu, dia main kot ni, main kot tu, main kot ni. Maka kita kena kuatkan dengan hubungan dengan Allah lah. Zikir, selawat penting sangat-sangat. Penting dengan tinggal lah. Kan dekat kita ambil orang muda pun sama juga. Orang muda macam orang muda. Semua sama saja. Kita kena ubatilah. Baca pegang dada ni. Al-Nasrah sekali. Rabbi Shrah li Sadri 7 kali. Rabbi Shrah li Sadri. Rabbi Shrah li Sadri. Ini untuk dada. Kalau untuk perkataan kita nak bagi lancang perkataan, kamu sambung lagi. Rabbi Shrah li Sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu kalau nak lancang lisan. Rabbi Shrah li Sadri senang. Rabbi Shrah li Sadri saja. Buat bila ni? Tiap-tiap kali lepas mayang. Selepas solat fardu buat. Selepas solat fardu buat tu. Itu buat tu untuk penting. Masya-Allah. Dia memang ada bisikan hati kita. Tapi bila kita beramai ni, sampai satu tahap, satu waktu, dia kosong sunyi hati kita. Dia tak terganggu. Macam tu tak terganggu. Kita nak sampai macam tu insya-Allah. Tangan mesti kita ada dalam sini. Nasrah sekali saja. Nak ulang banyak kali, tak apa, 3 kali ke 7 kali lagi bagus. Tak ulang banyak apa. Kalau kita tak boleh semayang apa semua, cuti, kita naik zikir boleh. Itu lah. Ataupun Al-Nasrah dia tak baca lah. Rabbi Shrah li Sadri, ikutlah. Yang terbaik Al-Nasrah, Rabbi Shrah li Sadri, ya. Kalau untuk anak cucu, pegang dada depa, baca Al-Nasrah sekali. Dekat wa rafa'na laka dzikrak, ulang 3 kali.
Wa rafa'na laka dhikrak. Ni amalan lah untuk cucu, untuk anak-anak pegang dada dia. Wa rafa'na laka dhikrak, baca 3 kali. Amalan daripada ulama-ulama Yaman lah tadi mah. Surah Al-Nasrah. Insyirah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak, pegang dada dia, anak-anak lah ni. Suami pun boleh tak? Kalau hati sangat baca ya. Okey, Allah Subhanahu wa ta'ala wizrak. Wa rafa'na laka dhikrak, ulang 3 kali. Wa rafa'na laka dhikrak, wa rafa'na laka dhikrak, wa rafa'na laka dhikrak. Lepas tu terus baca, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab, ulang 3 kali juga. 2 ayat tu saya ulang 3 kali. Wa ila rabbika farghab, wa ila rabbika farghab, wa ila rabbika farghab, 3 kali. Itu amalan daripada mufti Yaman tu, Al-Habib Ali Masyhur. Buatlah. Buatlah. Waktu suami kita tidur tu, pergi pelan-pelan, lembut ke hati dia, Rabbi shrah li sadri. Okey, insya-Allah. Alam nashrah laka sadrak. Buatlah insya-Allah. Dia alam nashrah ni besar. Untuk tunggu pondok. Setiap hari alam nashrah 10 kali lepas mayang. 10 kali. Ada amalan dia 10 kali. Boleh anak amal silakan. Bahkan tok-tok pondok ni setiap kali nak keluar rumah baca alam nashrah. Nak keluar rumah baca alam nashrah. Kenapa? Alam nashrah ni cerita apa? Lapangkan dada, mudah urusan. Semualah. Cerita macam mana tu. Kemudian kita nak keluar rumah ni mesti ada masalah kalau jam ke, orang ada masalah kita ke, nak beli sekali tak mudah ke, buat macam-macam lah. Baca alam nashrah untuk Allah mudahkan. Bahkan sebelum nak beli barang, ulama-ulama dulu, tok-tok pondok baca alam nashrah dulu. Saya dapat free ataupun murah. Minta dapat free tu kan senang, ya. Macam tu. Alam nashrah penting. Lepas ni cuba amal tengok. Kita nak nasihat suami ni payah sangat. Dia ego lebih. Saya cakap banyak lah. Dia pasal kedah lah. Diam. Tak apa, lepas ni kita ada amalan kita lembut dia dulu. Alam nashrah laka sadrak. Abang nak cerita sikit ni, kita ni kena macam ni apa semua. Dia akan tunduk insya-Allah. Dia akan tunduk macam tu. Kalau jalan kaki dari rumah nak pergi. Boleh? Baca alam nashrah laka sadrak. Dia banyak kali pertama, kan sekali tu paling kurang. Sayyidina Osman ni sehari ratusan kali, ribuan kali baca alam nashrah. Sayyidina Osman bin Affan sampai Allah bagi kekuatan hafalan dia. Alam nashrah ni macam-macam boleh, untuk warak boleh, untuk jadi orang soleh boleh, untuk mudah urusan boleh, untuk lapang dada, untuk kuatkan iman, semualah dalam tu, semua dalam tu, untuk dapat kemuliaan semua alam nashrah. Baca alam nashrah apa pun insya-Allah. Macam tu. Dia ada lagi sebenarnya satu selawat tu. Selawat Allahumma salli alaihi wasallam. Syajarah dia panggil. Itu pun besar juga. Itu kat Allah macam tu juga. Tu. Sampai selawat tu ada cara dia amal. Contoh kita tak ada tanah, nak beli tanah. Baca selawat tu. Dan satu hari dapat tanah. Sama ada kita Allah mudahkan duit ataupun orang bagi kita tanah, ataupun dimudahkan, murah saja kita boleh beli tanah. Tak ada rumah, tak ada tanah, yang belum kahwin, insya-Allah semua dah kahwin lah, insya-Allah. Entah tak jumpa jodoh lah. Boleh. Selawat ni sangat mujarab. Selawat karangan Syekh Sayyid Ahmad Badawi, Sidi Ahmad Badawi. Yang dia karang selawat yang pendek, Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar sirril asrar. Selawat ni Sidi Ahmad Badawi. Itu selawat pendek dia panggil. Dia karang selawat pendek. Selawat panjang dia nama selawat syajarah. Selawat panjang dia, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin syajaratil asli nuraniyati wa lamatil qadhatil rahmaniyati wa afdalil qadil insaniyati wa ashrafis suratil jismaniyati wa ma'linil asari ar-rabbaniyati wa khazainil ulumil isbaiti sahibil qadil asliyati al-bahti saniyati wa rutbati aliyati manin darajatin nabiyyuna tahta liwa'ihi fa hum minhu wa ilayhi wa salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ala al-makhlaqta wa zaqta wa amata wa hayata illa yam taba'atu man afnaita wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. 3 kali lepas maghrib, 3 kali lepas isyak. Itu dia kan panjang. Masya-Allah, okey. Selawat syajarah. Syajarah. Ataupun disebut selawat asli, selawat asal. Dan Google banyak. Sidi Ahmad Badawi. Macam mana? Buku selawat ada. Selalunya buku selawat mesti ada. Selawat ni masyhur sebenarnya, tapi orang jarang amal lah. 3 kali lepas maghrib, 3 kali lepas isyak. Bukan takat dapat benda-benda dunia ni, benda kerohanian, benda-benda yang Allah nak anugerah ni, khusus ni,
lagi banyak Allah bagi, lagi banyak, sangat banyak, masya-Allah. Amal tu. Okey ya. Tak banyak pun sebenarnya, sikit saja. Mula-mula kita baca tu jadi panjang, lama-lama bila kita amal dia rasa pendek, betul lah. Masya-Allah. Bolehlah nak amal tu. Saya kat semua majikan saya kat sana semua saya bagi. Tak tahu dia amal ke tak, tapi duk suruh amal lah. Jadi saya dapat ijazah daripada Tuanku Haji Ayub. Pak Suyuk ni wali Allah di Kedah lah. Pak Suyuk ni pernah dulu dia pergi ke petani. Pertama kali dia pergi ke petani, dia ziarah pondok Bapa Mak Mawi. Seluruh guru pondok di petani main ke pondok ni nak jumpa dengan Pak Suyuk ni, Tuanku Haji Ayub ni. Kata dia wali Allah Subhanahu Wa Taala. Masyaallah kewalian dia. Dia guru pada Syekh Nasri. Syekh Nasri boleh baca kitab Ikam apa semua. Siapa yang ajak, siapa yang bagi izin, yang suruh Pak Suyuk, Tuanku Haji Ayub. Tak tahulah jemaah kita bisa ziarah ke tak. Saya pun mengaji juga Pak Suyuk. Dah meninggal dah. Dia meninggal 2020. 2020. 3 tahun dah meninggal ya. Oleh Allah, guru mursyid, masya-Allah. Dia bagi saya ijazah tu, dia suruh saya baca suruh amal. Kalau tinggal dia marah. Dan bila kita amal tu memang macam-macam lah. Allah buka bagi tu benda-benda baru banyak. Jadi boleh kita amal 3 kali lepas maghrib, 3 kali lepas isyak. Kalau nak buat sembuh penyakit daripada sihir, kena baca 40 kali. Ada cara dia pula. Ada cara dia, tak apalah. Lagilah kita tengok sekali dan kita tengok sikit. Kita tengok kitab kita dulu insya-Allah. Jangan macam tu. Dan selawat ni semua ada. Nanti orang kata, macam mana boleh Ustaz kata semua ni ada? Yang pertama, selawat tu limpah rahmat dari Allah. Rahmat semua ada. Dan itu pengalaman ulama' dia panggil. Contoh kita baca setiap hari selawat 300 kali contoh. Sehari pertama 300 kali. Sebelum ramai, lain diri kita dan juga apa yang kita lalui lah. Lepas selawat lain. Itu apa dia tu? Itu kita dapat satu pengalaman daripada pengamalan kita tu, pengalaman kita. Itu dipanggil kelebihan. Kelebihan bukan hanya disebut dalam hadis Al-Quran, kelebihan juga apa yang kita lalui dia. Maka ulama yang beramal dengan selawat dengan jumlah sekian-sekian, 4,444 lah semua macam-macam lah. Kenapa dia faham kata ada kelebihan ni? Maka dia telah melaluinya. Contoh lah. Satu memang dah rahmat lah. Nabi sebut satu selawat kita pada Nabi 10 rahmat Allah. Semua dah lah. Maka dalam rahmat tu banyak lagi kelebihan yang lain dalam rahmat. Tak apalah. Sekali kita ambil satu lagi. Sebelah kita tutup lah. Ada kenuri hari ni? Kenuri tak ada? Ada hari ni ada makan di kedai masing-masing insya-Allah. Restoran masing-masing insya-Allah. Di rumah masing-masing insya-Allah. Insya-Allah. Tak apalah. Kemudian kita buat amalan, nak beli dia dapat free. Okey, tak apa-apa. Itu fadilah lah, kelebihan. Saya kalau pergi makan lah belah Kedah lah, tak pernah bayar. Semua bayar. Bukan semua bayar. Dapat tu lah kenal. Bayar alhamdulillah itu. Beli pun semua dapat murah. Ustaz lah. Okey ambil semua free. Alhamdulillah. Okey tu. Sebenarnya bukan tak mesti ustaz dan sebagainya. Dia atas kehendak Allah lah semua tu, dan ada sebab-sebab dia. Di antara yang saya baca amalan tu lah, amalan tu. Okey. Terus. Kemudian idza da'atka nafsuka ila syahwah, yang ada sebut satu lagi kita ambil, idza da'atka nafsuka ila syahwah fa iyyaka an taqula ujibuha fi hadhihi wafrighi alqalba min mutalabatiha fa innaka in ajabtaha ilaiha da'atka ila a'zami minha. Jika nafsu mengajakmu untuk memenuhi syahwatnya, keinginannya, maka janganlah engkau mengatakan aku akan turuti hanya sekali saja. Wahai, kata Imam Haddad, Allah sallallahu Muhammad, wahai Allah sallallahu Muhammad, saudaraku, kosongkanlah hatimu dari keinginan untuk memenuhinya, nafsu itu. Kerana jika engkau memenuhinya, maka ia akan mendorong untuk berbuat yang lebih besar dosanya dari perbuatan pertama itu. Jangan sekali-kali, kata Imam Haddad, bila nafsu mengajak kita buat sesuatu keinginan syahwat, kita kata aku akan ikut nafsuku sekali ni. Jangan kata sekali ni. Contoh dia kata, contoh di antara keinginan nafsu syahwat ni nak tidur banyak, makan banyak, cakap banyak. Di antaranya maksiat lah, maksiat macam-macam lagi lah. Segala jenis kehendak nafsu, syahwat dan sebagainya,
Dan sekali saja kita ikut dia, berkali-kali dia akan suruh kita ikut dia. Sebab tu yang jadi kadang-kadang tu mengaji dia ditunda banyak. Setiap hari nak mengaji, satu hari nak suruh kata apa? Hari ni tak payah rapi mengaji, nanti lah apa semua, kita rehat sehari ni. Minggu depan dia nak rehat juga, tengok. Sekali saya kita bagi pada dia, berkali-kali kita akan ikut dia. Tu sifat nafsu. Dekat minggu depan tu lagi kuat. Kita tak payahlah, kita pun okey lah. Sekali saya kita bagi, dia tak akan lepaskan kita. Maka kata Imam Haddad, kosongkan hatimu daripada keinginan untuk ikut dia. Dia main je, tak mau ikut. Dia main, tak mau ikut. Walaupun dia pujuk, dia kata sekali ni, last. Buat je, bukan last, lagi. Itulah sifat nafsu. Sampai akhirnya, mula-mula dia ajak kita buat benda-benda kecil-kecil. Last bila kita dah lemah, ikut, dia ajak kita buat perkara yang lebih besar lagi, dosa yang lebih besar lagi. Masya-Allah, itulah dia panggil apa? Nafsu. Kita kena sekat awal dia tak apalah sekat itulah. Kita punya kitab disambung pada muka surat 22 pula. Insya-Allah. Di kami ni tak boleh ngaji banyak sangat. Tu okey. So dia dalam sikit, dalam dan dia nak amal tu yang kena fokus pada satu persatu lah. Kita ikan insya-Allah. Jadi untuk selawat tadi tu saya nak bagi sikit cara amal dia lah. Okey. Allahumma Muhammad. Tengok Ustaz tahu nak simpan. Salawat. Okey. Tapi sebenarnya kita buat ada panggil apa? Sebenarnya kita buat 3 kali lepas maghrib, 3 kali lepas isyak pun banyaklah. Allah nak bagi tu. Nugrah dia tu. Okey, saya tengok tulisan. Allahumma Muhammad. Tahu mana simpan nak tengok. Kalau ada kita bagilah, kalau tak ada tak apalah. Okey. Ada. Alhamdulillah ada jumpa. Ada rezeki. Okey. Saya bagi cara-cara nak amal lah. Kalau kita ada hajat apa ni. Ada juga sebagai ulama menamakan dia selawat Badawiyah Kubra. Selawat Badawiyah Kubra. Selawat Sidi Ahmad Badawi yang besar lah. Okay. Terus banyak di YouTube ada mereka baca buat lagu apa semua. Tapi kita nak amal tu lah tiap-tiap hari tu yang sangat masya-Allah tu. Tengok Ustaz, kita tengok Ustaz tentang ni. Rasulullah Muhammad. Okey, ni kelebihan dia lah. Siapa amal selawat syajarah ni atau asal ni, di antara kelebihan dia lah pengalaman ulama kita terhindar dari sihir dan segala kejahatan zahir batin. Sihir insya-Allah terhindar. Ni zaman sihir ni, bakat-bakat kita amal selawat ni. Kalau tak amal selawat ni pun tak apalah, selawat mana-mana. Yang ni yang lebih kita tekankan lah. Dan akan selamat daripada kejahatan zahir dan juga batin. Dalaman, luaran, benda jahat yang tak elok, semua kita selamat. Yang kedua, Allah akan subhanahu wa ta'ala luaskan rezeki. Itu dah kita tahu dah. Akan dilimpahkan kepada dia cahaya batin, cahaya qalbu. Dan terbuka beberapa rasa yang gaib. Rasa gaib maksudnya Allah akan bagi kita ilmu ataupun pengetahuan yang sebelum tu kita tak pernah tahu kan. Itu yang dipanggil gaib. Gaib ni kita tak pernah tahu. Ada akan dibuka insya-Allah. Okey. Kemudian cara kita nak hindarkan sihir ataupun nak sihat daripada sihir lah, boleh juga amalkan selawat ni dengan cara baca 41 kali 41 kali baca dalam ayat. Letak ayat, baca 41 kali. Kemudian minum dan mandi. Untuk orang yang kena sihir lah ni. Bolehlah kok kita kena sihir. Tak tahu ni asal lain macam orang kata kena sihir. Tak apalah, kita sesuai orang, kita buat saja amalan. 41 kali baca dalam ayat. Baca ayat, buat apa semua, minum dan mandi, insya-Allah sihat lah. Nampak je nama. Nampak ada dua.
Nampak ni ada dua. Yang pertama, kita nampak sesuatu benda yang gaib. Dia panggil apa, benda yang jin lah. Nampak hitam ke, nampak apa-apa lah, lintasan putih ke hitam tak kira lah. Itu ada dua. Sama ada mata kita terbuka disebabkan ada jin yang menampingi kita. Ada jin menampingi kita, kita boleh nampak juga. Dari kasyaf jin lah. Ataupun kasyaf malaikat, iaitu kurniaan Allah SWT. Kasyaf malaikat atau kurniaan Allah ni terbuka, yang melihat yang gaib ni, ada dua lah. Boleh jadi sebabkan keturunan. Untuk nenek moyang kita, kalau dia orang soleh, wali-wali tu, kadang terlimpah sikit benda-benda kita. Kadang waktu kecil ni kita nampak lah. Satu nenek moyang punya warisan lah tu. Turun ilmu lah dia macam turun. Yang kedua, asbab amalan. Ada amalan-amalan dia untuk buka. Boleh nak bagi, boleh lah. InsyaAllah. Tak payah lah. Tak payah takut lah. Dia ada dua lah yang tu. Malah kita kata lain namping kita tak apa. Yang kedua, Allah nak tunjuk kepada kita lah. Maksudnya kita boleh nampak benda tu lah. Jadi tengok pula dalam dua bentuk. Ada orang tengok jin dalam rupa dia yang menakutkan, dia buat rupa lah. Ada orang yang nampak jin dalam bentuk asal. Bentuk asal dia macam hitam tu macam asap hitam. Itu saja ya. Bentuk asal dia. Jadi cuma yang nampak nakut tu dia merupa tu. Itu yang takut. Bentuk asal dia hitam saja. Dia hitam macam bayang tu hitam tu. Itu saja jin. Kalau hitam tu kebiasaan jin kafir lah. Jin kafir, jin tak baik. Tapi dah belayak lagi. Dia kalau tandas memang ada lah. Tandas memang rumah jin. Rumah jin lah ya. Rumah jin lah. Tandas ni memang rumah jin dia. Rumah jin lah. Itulah kita nampak ni, kita tak wani sikit lah. Mana tengok. Mana tengok. Ya, yalah. Okey ya. Tu Allah bagilah tu kelebihan tu. Kalau tak nampak, kita banyak-banyak dia panggil apa, minta lindung pada Allah lah. Baca qul a'udzu bin nas semua ni. Amalan zikir selawat ni insya-Allah dia tutup lah. Sebagian menyebut baca la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minaz zalimin, pegang mata ni insya-Allah dia tertutup. Boleh juga. Itulah. Tapi kalau kita dah nampak, tak apa, kita ikut saja apa yang telah diatur oleh Allah. Tak apa itu. Itu kadang-kadang Allah tunjuk pada kita tu satu anugerah untuk kita minta lindung daripada Allah. Kita kalau tak nampak, contoh kita masuk rumah orang, kita tak nampak jin. Kita masuk relax kan. Ada orang nampak, wish, rumah dia banyak jin lah. Astagfirullah, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya Allah, sama ada jin semua syaitan. Kelebihan dia boleh minta lindung lah. Jadi nampak, kita tak nampak. Nampak ada kelebihan, tak nampak ada kelebihan. Tak nampak kita akan sejahtera lah, hidup kita ni selamat. Kita tak rasa apa. Nampak, takut sikit, betul. Kita boleh minta lindung daripada Allah SWT. Itulah. Jadi dia panggil apa? Ada amalan untuk buka dia. Ada warisan, dia panggil apa? Untuk nama yang kita orang soleh. Ada sebab doa mereka. Dan ada juga yang boleh menutup dia. Kita banyakkan zikir, selawat apa semua ni. Sebagian tutup kita bagi amalan, baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, baca kat mata kita. Bacalah niat ya Allah, tutuplah ya Allah. Itulah. Dia ada amalan untuk tengok kita, subhanallah alhamdulillah Allahu akbar, baca 45 kali pas sembahyang. Atau baca inna a'tayna 1000 kali di hutan, nampak tak? Di hutan tuan. Okey. Kalau tak payahlah nak tengok apa kan. Kerja tu nampaklah tak ada masalah apalah. Jadi ini tentang pembukaan hijab dia panggil mata. Ada orang dia buka waktu kecil, waktu besar tutup, tak ada lah. Ada orang waktu kecil tak ada apa, waktu besar pula dapat pembukaan alam ghaib. Alam ghaib tu memang ada yang boleh tengok. Cuma rahmat Allah tutup ni. Kalau dibuka ada juga kelebihan-kelebihan dia nak bagilah, tak apa, tak masalah apa. Baca ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi rajim. Itulah. Dan kita lebih yakin, nampak lebih yakin, ada alam yang lain. Alam ghaib yang lain yang Allah cipta, masya-Allah, hebatnya ciptaan Allah. Macam itulah. Dan kita pandanglah jin tu makhluk Allah juga. Dia walaupun kita takut tengok dia, tu biasa. Tetapi kita kena ingat kalau Allah tak izin dia apa-apakan kita, tak akan mungkin. Yang filem tu yang nakutkan kita sebenarnya bukan jin yang takut kita. Jin pun heran, aku tak takut dia pun macam ni. Filem tunjuk kata jin tu main buat tangannya tu, semua terbang semua terbang. Ustaz semua terbang, terbang. Dia tahu nanti jin main terbang ni.
Pelanting ni semua. Oh, jin main cekik. Oh, mati. Mana ada? Tak ada tu. Ada sebagian orang kena rasuk, kena cekik dah, kena cekik. Itu ada. Kebiasaan. Kalau kita ni orang biasa lah yang bukan ada masalah dengan sihir apa ni. Tak ada apa kan? Tak ada jin main-main, dia tolak kita jatuh sembang. Ui, siapa tolak aku ni? Jin kata aku lah tolak. Mana ada tu? Tak ada. Yang kita rasa seram, sering bulu rumah, tu saja. Bukan dia tiba-tiba dia main tarik rambut kita. Oh, makcik yang masuk ni tarik rambut. Tak ada. Tak ada dia mana tak ada. Dia tak boleh lakukan sesuatu yang boleh kesan pada kita. Jin ni kecuali sihir. Kecuali memang tujuan untuk kita lah sihir. Itu lain lah. Itu memang ada lah. Sihir memang ada. Dia sebab sakit. Tapi filem-filem tu kadang hantu pun heran juga. Aku tak macam ni, dia buat macam ni. Itu filem lah. Okay, kadang manusia lebih hantu lagi lah. Okay, manusia buat macam tu. Itu amalan dia lah. Jadi pakat-pakat baca 41 kali cara dia. Dia banyak lagi cara, tak apalah kita boleh lewat. Kita bagi tu saja 41 kali baca ayat bagi orang yang sakit apa semua. Yang kedua, baca saja selawat ni 3 kali lepas maghrib, 3 kali lepas isyak. Tengoklah kelebihan yang Allah bagi besar bagi kita semua lah. InsyaAllah itu sajalah. Mudah-mudahan dia panggil apa? Pengajian kita pada pagi ini dapat manfaat, dapat keberkatan daripada Allah. Dan kita doa juga pengajian kita pada pagi ini jadi asbab rahmat dan kemenangan untuk Palestin dan semua umat Islam seluruh dunia. Dan Allah bagi dia panggil apa? Hukuman kepada orang Yahudi yang Zionis yang memusuhi umat Islam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan hati mereka semua takut, keadaan gemetar kepada orang Islam. Dan Allah beri kekuatan pada mujahidin di sana. Allah buka hati-hati orang Islam untuk berjihad di sana, memperjuangkan agama Allah, mempertahankan tanah air, mempertahankan bumi umat Islam, bumi yang telah disabda yang telah Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Aqsa. Kita doa macam itulah setiap hari dan Allah beri kemenangan pada mereka semua. Dan Allah beri kesembuhan dari segala penyakit kita semua. Allah beri taufik, Allah pelihara hati kita daripada hasutan syaitan. Allah bersihkan jiwa kita, lapangkan dada kita yang berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin.